Baik saudara-saudara, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. 亲爱的弟兄姊妹们，今天我们很高兴能够见面。 Dan saudara-saudara rupanya sedang membahas kitab Yosua dari Perjanjian Lama. 今天我们正在思想旧约的约书亚书。 Mari kita melihat Yosua 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 我们一起来查看约书亚第5章，从第1节到 Sebelum kita membacanya, kita minta Roh Kudus memimpin kita dalam doa kita. 还没有读经，我们先求圣灵帮助带领我们。 Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menerima semua penyembahan kami. 主啊，谢谢你，因为你已经接受我们每个人的侍奉。 Kami sudah menyampaikan kata-kata dalam syair untuk memujimu. 我们用诗歌来赞美你。 Sekarang Tuhan tolong kami berikan telinga untuk mendengar apa yang Tuhan maksud. 求你帮助，让我们有受教的耳朵，能够知道主要我们做的。 Pakai hambamu berdua menjadi saluran berkat. 是用你两位仆人成为赐福的源头， Dalam urapan Roh Kudusmu saja. 在主圣灵的膏抹， Kami mohon ini semua dalam nama Tuhan 这 Yesus. 完全靠主耶稣基督生命。 Amin. 阿门。 Saudara, saya bacakan Yosua 5 dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu di Alkitab edisi terjemahan baru edisi 1. Yosua 5 1 sampai 12. 约书亚书第5章第1节到第12节。 Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit khatan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari itu sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. 约书亚第5章，约旦河西亚摩利人诸王和考海迦南人诸王，
听见耶和华以色列人前面是约旦河的水干了，干他们到我们过去，他们心里因为以色列人的缘故就消化了，不再有胆气。那时耶和华吩咐约书亚说：“你制造何是道，第二次给以色列人行割礼。”约书亚就制造何是道，在出皮山那里给以色列人行割礼。约书亚行割礼的缘故，是因为从埃及出来的众民，就是一切能打仗的男丁，出了埃及以后，都是在旷野的路上。因为出来的众民都是受割礼，唯独出埃及之以后，在旷野路上所生的众民都没有受割礼。以色列人在旷野走了40年，等到国民就是出埃及的兵丁都消灭了，因为他们没有听耶和华的话。耶和华曾向他们起誓，必不容他们看见耶和华向他们列祖起誓，允许是给他们的地，就是流奶与蜜之地。他们的子孙就是耶和华兴起来接续他们的，都没有受割礼，因为在路上没有给他们行割礼，耶稣也这才给他们行了。就是在应众自己的地方，等到痊愈。有的耶稣也说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了。”因此那地方叫做基甲，直到今日。以色列人在基甲安营正月14日，在耶利哥的平原守逾越节。逾越节的次日，他们就吃了那地的出产。正当那日，吃了无酵饼和红的菇，他们吃了那地的出产。第二日，玛纳就止住了。以色列人也不再有玛纳了。那一年，他们接着迦南地的出产。 Bapak Ibu, sebelum kita melihat uraian khotbah, 弟兄姊妹们，当我们还没有看今天的解禁， saya ingin mengajak kita melihat satu klip video beberapa detik saja 我很想你们看几秒钟的视频， yang menjadi nanti saudara inti dan boleh dibawa pulang daripada saudara bawa pulang kata sunat begitu pulang ke rumah, tapi dari film ini. 你们能够从这个视频看见一个行割礼的事情，你们以后回家能够记住行割礼的事情。 Kalau Bapak Ibu senangnya film Korea, belum tentu sudah nonton si film ini. 如果你们一直常常看韩国的这个视频，可能你还没有看这个视频。 Ini dari film Indonesia, judulnya agak lain. 这是印尼出品的一个视频，它的名字叫比较不同， Silakan. 请。 agak lain. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Bisa? Oke, saudara ya, kita tinggalkan saja kalau begitu. 好，我们先放弃这个视频。 Waktu ada problem tentang di DPR, bagaimana kemudian mau dipaksa anak nomor 2 mau jadi calon gubernur juga, anak nomor 1 sudah wakil presiden, saudara. 当在国会议员的时候，要把这个第二个孩子提到成为这个省长的时候，因为第一个孩子已经成为这个副总统。 Nah, lagu itu cukup populer juga. 那么他如果一个人把这个事情变成一首歌，比较出名。
agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga, begitu ya. 意 Pernah 思 dengar 就 nggak? 是说，你比较不同，你的兄弟不同，你们的家庭不同。 Saudara, bangsa Israel pada waktu itu ditakuti juga oleh orang Amori dan bangsa Kanaan. 以色列人那个时候也怕迦南人、以亚摩利人， Karena Allahnya Israel ini Allahnya lain, Allahnya berbeda dengan dewa-dewa mereka. 因为以色列的神跟他们的偶像完全不同。 Allah yang banyak sekali membuat mujizat waktu mereka baik di Mesir atau perjalanan dari Mesir sampai sekarang ada di seberang Sungai Yordan. 他们的神已经行了很多的神迹，不但在埃及，或者在旷野，或者在约旦河。 Mereka melihat bagaimana, mereka menyaksikan bagaimana Laut Merah itu dibelah oleh 他们 Musa. 看见如何，他们自己眼睛看到如何上帝打开红海。 Mereka bukan cuma itu, sekarang sampai di pinggir Sungai Yordan juga melihat Sungai Yordan dibelah. 不但是这样，他们在约旦河旁也看见约旦河被分开。 Sehingga bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan, namanya Amori, namanya Kanaan, 以色列人以至于很多宗族住在这个约旦河的亚摩利人还有迦南人， menghadapi bangsa yang punya dewa menurut mereka atau punya Allah yang penuh dengan kehebatan dan mujizat. 以色列人面对亚摩利人跟迦南人，他们有特别厉害的偶像， Mereka hilang semangat dan mereka tawar hati. Itu kata Alkitab. 他们舍弃了胆量，这是圣经告诉我们的。 Tapi saudara coba pikir, bukan cuma orang Amori, bukan cuma orang Kanaan yang jadi kecil hatinya, jadi ciut jiwanya. 那不但是看到亚摩利人，不但是看到迦南人，他们的胆子变成很小。 Buat orang Israel yang sudah menyeberang Sungai Yordan, sekarang tidak ada jalan balik, tidak mungkin kembali lagi, tidak mungkin mundur lagi. 已经过了约旦河的以色列人没有退路， Sungai Yordan sudah kembali banjir, tidak ada jalan kering. 因为约旦河又在喝起来，水就流着。 Sementara itu mereka tidak tahu di depan apa yang akan terjadi. 那么他们也不知道前面什么事情要发生， Mereka juga hatinya bertanya-tanya, hatinya mau mencoba melihat apa sebenarnya yang akan terjadi di depan. 他们心里想，也很试一试知道前面到底发生什么事情。 Tapi saudara, walaupun mereka tahu mereka punya Allah hebat, 但是虽然他们知道，因为他们有更奇妙的神， walaupun mereka tahu bahwa ada pengalaman yang lalu, 虽然他们知道他们有以前的经验， walaupun mereka tahu juga bahwa orang-orang di sekitar mereka sekarang takut sama mereka, 虽然他们知道他们周围的人都怕了以色列人， tiba-tiba ada perintah supaya mereka disunat. 但是这个突然间有一个命令，每一个人都要行个礼。 Saudara pernah lihat orang main tinju? 你们有没有看到人打拳？ Kalau lawannya sudah sempoyongan, 如果对方已经没有力了， tinggal sekali pukul aja, kemudian dia akan KO, akan jatuh. 只有一拳打过去，他就要跌倒。 Kemudian tiba-tiba belnya bunyi, saudara, suara bel bunyi. 但是突然之间有这个钟响铃了， Udah tinggal satu kali pukul dia jatuh, tahu-tahu berhenti. 因着最后的这个拳打去的时候，那个钟声已经响了。 Kondisinya waktu itu demikian juga. 那个时候的情况也是如此。 Ini bangsa Kanaan sudah takut, sudah siap, pokoknya sekali hantam pukul maka kemudian hancur. 这个迦南人已经害怕，如果一拳打过去，他们已经输了。 Tahu-tahu Tuhan bilang pause, berhenti, 但是突然间，上帝说暂停， sunat dulu. 先收个礼。 Bukan cuma 1-2 orang yang disunat, 不 bukan 但 cuma 是 Yosua. 1-2个人收个礼， Sunat massal.
那是全群众受隔离。 Saudara, dalam kondisi sunat massal, bisa nggak tiba-tiba musuh berbalik, kemudian bangkit dan mengalahkan bangsa Israel? 比方说，突然之间命令说群众都要受隔离，你们有没有想象得到敌人来进攻他们？ Bisa nggak terjadi begitu? 能不能发生这样的事情？ Yang kedua, 第二， sudah sedang sunat massal, saudara, 当一群人受隔离的时候， sampai di tempat sunat massal, gunungnya disebut sebagai Bukit Kulit Katan, saudara ya. Berarti mereka alami memang kesakitan saat itu. 那个时候这个群众受隔离，那个受隔离的地方叫做出皮山，意思是说他们在哀痛当中。 Sekarang ada perintah tambahan, 现在有一个命令， rayakan Paskah. 你要有逾越节， Berarti tambah 7 hari lagi. 那么再加7天， Itu kira-kira seperti ini kondisinya. 那么情况比方说好像这样， Saudara pergi ke Kodam atau ke Korem, tapi nggak ada tentara. Saudara ngerti maksudnya? 你去军营里面，但是里面没有军人。 Mestinya militer, mestinya prajurit siap siaga, tapi sekarang tidak ada tentara, semua pulang kampung, 我 pulang 们 ke 去 rumah 军 masing-masing. 营，但是军队没有，大家都回乡下。 Jadi nomor 1 tentaranya sakit basal. 第一就是军队全部不在， Nomor 2 mereka sedang perayaan, sedang konyanis dari sedang tahun baru, semua ada di rumah, tidak ada di garis depan. 第二他们都在乡下里面连过他们的逾越节。 Ini perintah yang aneh dari Tuhan. 这是上帝特别奇怪的一个命令， Tapi sesungguhnya saudara ini menunjukkan apa yang Tuhan mau nyatakan 但 kepada 是这 Israel. 完全是上帝要告诉以色列人什么事情。 Bahwa Tuhan minta mereka supaya percaya kepada Tuhan, pada kekuatan Tuhan untuk menaklukkan tanah Kanaan. 他们要，上帝要他们大家相信神，他们能够胜过迦南人。 Generasi sebelumnya yang sudah mati sekarang, 上一代的上一代的他们的祖先已经死了， walaupun dijanjikan oleh Tuhan tanah Kanaan, susu dan madu, 虽然上帝已经允许流奶与蜜之地迦南地给他们的祖先， tapi mereka tidak juga mau mempercayai Tuhan. 但是他们完全没有相信神。 Ketika mereka hadapi kesusahan, 当他们面对这个困难的时候， mereka berbalik, tidak mau percaya 他 kepada 们回头不要再相信神。 Itu kira-kira sama seperti ini, saudara ya. 那么情况就好像这个在圣经所说的， Ibu-ibu dulu waktu menikah sama bapak begitu ya, apakah sudah dihitung dulu? 太太们，当你们嫁给你先生的时候，有没有计算？ Misalnya nih ya, ibu tanya begini, kamu punya deposito berapa? 比如说，你先生你有多少的存款？ Nggak ada tabungan, nggak ada deposito. 我没有存款。 Oke dah kalau begitu, nanti papamu akan warisin apa begitu? 那么 saudara? 再问你的爸爸有没有产业？ Saudara, ada satu suami yang cerita sama saya. 因为有一个做丈夫的跟我诉苦， Satu saat perusahaannya turun, saudara ya, hampir bangkrut. 一个时候他的企业倒闭， Lalu dia lagi di ruang kerja, 当他在办公室里面， kemudian dia curhat waktu istrinya masuk ke ruang itu. 当他很谈心的时候，他的太太进来， Saudara, istrinya bilang begini, 然后太太就说 ya ternyata kamu kosong begitu ya. 我才 Tidak 知 apa-apa. 道你是没有东西。 Kemudian misalnya nih saudara, istrinya bilang gini, ya udah deh, kamu nggak ada apa-apanya, kosong, cerai aja deh kita. 比如说，太太说你没有这个产业，最好是离婚。 Saudara, jahat nggak itu? 你们觉得这是好或者不好？ Itu sama seperti Israel, saudara. 就好像现在的以色列人， Tuhan katanya ada susu dan madu, 神啊，你说有流奶与蜜之地， ternyata yang ada padang gurun. 但是其实有的是旷野， Tiap pagi cuma tungguin embun
mana dari langit. 每天早上只有等玛纳从天降下。 Saudara, kira-kira begini kalau diterjemahkan kita zaman sekarang. 如果我们把上一代解释成就是这个情况， Tuhan, saya ikut Tuhan, pikir saya terus diberkati, sehat, pelayanan, membuat rezeki tambah. 神啊，我觉得我一直依靠你，我有得着更多的福气，我有得着更多的这个财富。 Ternyata ikut Tuhan, melayani Tuhan yang ada susah. 那么其实我想到，侍奉主、跟随主里面有的是痛苦， Ya udah deh Tuhan, cerai aja deh Tuhan. 所以主啊，就离婚吧。 Saudara, kira-kira saudara paham maksud saya, saudara? 你们明白我的意思？ Saudara, begitu juga orang Israel di padang gurun. 以色列人在旷野也是如此， Sudah lihat begitu banyak mujizat, mereka tidak juga mempercayai 已经 Tuhan. 知道这样多的这个生计，他们还没有要相信神。 Sekarang dengan sunat, walaupun mereka jadi sakit, dengan Paskah, walaupun mereka sekarang kumpul di kemah masing-masing, 虽然有受割礼，有痛苦，他们在家里团聚，因为有逾越节。 Tuhan minta kepada mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. 因着这个事情，上帝要他们相信神。 Ada yang sudah baca pasal selanjutnya Yeriko 6, 有没有都 Yosua 6? 有没有人都继续下去？约书亚第6章， Atau sudah dengar kisah bagaimana Yeriko ditaklukkan? 或者知道耶利哥城被打败， Orang Israel keliling berapa kali, saudara? 这个以色列人围绕耶利哥多少次？ Ayo, ini pertanyaan anak sekolah minggu. Kelilingnya berapa kali? 这是主日学的问题，多少次？ 7? 13 kali sebetulnya. 13次， Kan Senin 1 kali, 星期一1次， Selasa 1 kali, 星期21次， sampai Sabtu 1 kali, saudara. 直到星期61次， Hari ke-7 7 kali. 第7日7次， Jadi total berapa kali? 那么多少次？ Cuma teriak-teriak, cuma tiup trompet, tahu-tahu temboknya rubuh, musuhnya kalah. 只有大喊大叫，吹喇叭，他的敌人已经打败。 Ada nggak model perang kayak begini? 有没有这样的战争？ Agak lain ini, saudara ya. 这是 Yahweh 比 ini. 较特别， Saudara, bukan cuma perang lawan Yeriko. 不但是这个他们对耶利哥城， Nanti saudara baca kitab Yosua, perang lawan Ai juga begitu. 那么在这个跟其他的国家也是这样， Perang lawan Gibeon juga begitu. 跟基比也是这样。 Saudara, permintaan Tuhan kepada Yosua waktu di pasal 1, apa permintaan Tuhan? 上帝对耶稣亚说有什么要求？在第1章， Apa saudara? Ada yang ingat? Ini sudah lewat nih pasal 5 sekarang. 有没有人记得？这是现在是第5章。 Yosua, buatlah wajib militer, atau di Singapura nasional NS dari ya. Semua wajib militer, semua harus latihan perang. Begitu permintaan Tuhan? 是不是上帝要他们全部都当兵？ Perintah Tuhan bukan begitu. 不是这样， Taatlah kepada firman Tuhan. Begitu ya 你 kepada 要 Yosua. 遵守神的命令， Kuatkan hatimu dan taatlah pada firman 你 Tuhan. 要坚固你的信心，你要遵守神的命令。 Tuhan mau sampaikan kepada Yosua, yang perang nanti Tuhan dan powernya dan kekuatannya. Urusan kamu adalah taat, Tuhan suruh sunat-sunat, Tuhan suruh pasca-pasca. 上帝告诉他们，如果向前面攻敌人的时候是上帝的事情，我要你们遵守实行神的话。 Tuhan mau supaya restnya mereka, istirahatnya mereka, bukan di tanah Kanaan tapi kepada Tuhan saja. 那么在他们神要这个以色列人的休息，不是在迦南地，但是他们要转向神。 Saudara, 2 tahun lalu saya dengan Semu jual rumah.
2年前，我以师母卖房， karena anak kami yang besar tiba-tiba ambil keputusan sekolah lagi, saudara, sekolah 因为 master. 我的大儿子要继续读书升学。 Waktu itu saya sudah sampaikan sama dia, betulan mau sekolah teologi, saudara, karena Nah, dia sudah kerja sebetulnya. 那个时候，我问我的儿子，他已经工作，但是是不是他还要读升学？ Saudara, kami bilang begini, kalau betul itu panggilan Tuhan, oke dah sekolah Alkitab, tapi yang dapat beasiswa. 那么如果要读升学，你要这是神的旨意，你要找这个助学金。 Tapi sampai detik-detik, saudara, menjelang kuliah belum ada kabar beasiswa. 但是到了时候要升学的时候，没有助学金。 Saya kurang percaya rupanya, saudara, sama Tuhan. Jual rumah cuma tempo tidak sampai 1 minggu, 3-4 hari rumahnya terjual, ada yang mau. 所以就把屋子卖掉，在几个星期里面，我的屋子这个人家就买下来。 Saudara, singkat cerita rumah terjual. 最后我把屋子卖出去， Besok mulai kuliah, 明天开始升学读书。 hari ini ada pengumuman dapat beasiswa 95%, saudara. 今天就有助学金报告95% Cuma 赞助。 sampai sekarang semua bilang gini, kita nggak punya rumah nih. 到现在，师母说我没有屋子， Kalau pensiun nanti tinggal di mana? 如果已经这个退休，要住在哪里？ Pensiun masih 10 tahun lagi, saudara, ya, buat saya. 我10年以后才这个退休。 Saya jawabnya bagaimana? 我怎么样回答？ Hamba Tuhan itu rumahnya di mana-mana, saudara. 我告诉他，神的孩子，神的儿女住家在每一个地方。 Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tuhan Yesus saja nggak punya rumah, saya bilang. Kuburan aja pinjam begitu ya, saudara. 狐狸有它的地方，鸟有它的窝，神的仆人没有他躺的枕头。 Saudara, yang membuat kita rasa aman kalau sudah rest, kalau sudah ada di rumah, sudah sampai tujuan, betul nggak, saudara? 你心里有平安，如果你能够相信，你有进到你自己的家的时候， Tuhan berkata begini kepada bangsa Israel. 上帝告诉以色列人， Kamu mesti belajar, restnya kamu bukan kalau kamu sudah bangun rumah di Kanaan, tapi restnya, rasa amannya di dalam Tuhan saja. 那么意思就是说，你们能够得着平安，不是因着你已经进了迦南地，但是如果你把自己交给神，那叫做休息。 Yang Tuhan mau dari bangsa Israel dengan sunat ini adalah lihat kuasanya Tuhan, alami pengalaman dengan Tuhan. 上帝要借着收割礼，大家以色列人有知道跟神亲近神、交给神的事情。 Coba sekali lagi saya tanya, saudara, ya. 再一次，我问你们， Waktu mereka di padang gurun, makanan dari mana? 当他们在旷野的时候，他们吃的是从哪里来的？ Makanan dari langit, 他们的吃的是从天上来的， bukan dari sawah. 不是从天来的。 Minuman dari mana? 喝的从哪里来的？ Padang gurun semua minuman dari mana? 完全在旷野喝的是什么？ Minuman keluar dari batu, Tuhan yang buat. 那个水是从舌头出来。 Bosen Tuhan makan roti terus begitu. 我告诉神，我们吃腻了， Oke, Tuhan kasih daging. 那么神就寄肉到这个世界来。 Daging dari mana? 肉从哪里？ Dari angin. 从风来的， Angin puyuh datang bawa burung. 风吹来带着鸟， Namanya burung apa? 什么鸟？ Burung puyuh. 知 Betul ya, 鸟。 saudara? Saudara, Tuhan mau Israel percaya sama Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri. 因为上帝要supaya让你们相信神，不是相信自己。 Kemarin atau beberapa hari lalu saya bicara kepada majelis yang ikut saya ke Surabaya.
昨天我跟我来的这是 Minggu lalu saya khotbah juga tentang sunat, saudara, di Greenfield. 上个礼拜我在绿村也是讲关于这个受割礼。 Saya berkata bahwa kita orang Kristen sekarang sudah dibebaskan dari sunat. 我说我们基督徒已经从割礼得着释放。 Ke Surabaya suruh khotbah tentang sunat lagi, 我 saudara. 到4岁，这题目也是受割礼。 Saudara, mengapa dibebaskan dari sunat? 为什么我们从割礼得着释放？ Karena orang, sekarang saudara bukan Gilgal, bukan orang di Yeriko, tapi orang di Galatia. 因为你们不是从基甲，也不是从耶利哥，但是 Galatia. 从加拉太。 Saudara, mereka berpikir supaya bisa diselamatkan, maka tidak cukup hanya karya Yesus disalib. 他们觉得自己要得着拯救，主耶稣上十字架，他们还觉得不够， Mereka mesti tambah dengan perbuatan sendiri. 他们要再加上自己的言语行为。 Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus dia salib berkata sudah selesai dan finish, tidak perlu tambah apa-apa lagi. 圣经告诉我们，主耶稣十字架完全已经成了， Maka kita orang perjanjian baru tidak perlu lagi disunat 所 laki-laki. 以我们新约的一代的神的儿女们，再不需要受割礼。 Tapi saudara, Tuhan mau kita percaya sepenuh-penuhnya pada apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh 但 Kristus. 是我们要上帝要我们完全的相信神基督所做的一切。 Kita tiap minggu memang berdoa pengakuan dosa. 我们每个礼拜都来认罪， Tapi landasan pengampunan kita bukanlah dengan berdoa pengakuan 但 dosa. 是我们得着赦免的基础不是单单认罪， Tapi kepada Kristus saja yang sudah disalib mengerjakan sempurna karya keselamatan dan pengampunan dosa. 但是我们的相信的基础乃是十字架上的耶稣已经成就了赎罪的工作。 Saudara, anak yang tadi saya cerita, saudara ya, waktu dia kecil umur mungkin 1 tahun belum sampai 1 tahun. 刚才我所讲的那个孩子，可能小的时候还不够1岁， Saya lupa persisnya umur berapa, saudara, mungkin juga 2 tahun. 我不记得，可能也是2岁。 Tapi satu hari Semu cerita kepada saya 但是有一天，师母告诉我， bahwa dia itu kalau sebelum tidur ditemani oleh Semu, oleh mamanya, dia suka, saudara, bantal guling itu kan ada tali apa namanya buat ngiket itu, namanya apa ya? Tali kur ya, betul ya saudara ya? Betul ya. Pokoknya ada talinya. 就好小孩子小睡觉的时候，常常玩这个绑枕头的绳子， Jadi dia puter-puter itu tali sampai dia tidur. 他一直玩那个绳子，一直到他睡觉。 Satu hari saudara ada bantal guling yang sarungnya nggak ada talinya, saudara. 有一天，他的做的枕头完全圆圆的、平平的。 Jadi dia cari-cari tali nggak ada, saudara. Akhirnya dia puter-puter jari mamanya yang 最后 temannya. 他找不到绳子，他就玩他妈妈的手指。 Lalu di jari manis dia tanya, saudara, waktu dia puter-puter, ini apa mah? 他就问，在这个他的手指有一个戒指， Saudara, cincin kata mamanya. 这是一个戒指。 Buat apa mah cincin? 戒指用来什么？ Nih mamanya udah ngantuk nih, saudara, ya, tapi anaknya nggak tidur-tidur. 那么妈妈已经打瞌睡， Cincin buat tanda mama udah nikah. 说这是一个记号，你妈妈已经结了婚。 Tanya lagi, saudara, kenapa orang nikah mesti pakai cincin? 再问为什么结婚的人应该要用戒指？ Mamanya bilang supaya, akhirnya mamanya bangun, saudara, karena bosen ditanya terus sama anak. Mamanya bangun duduk, dia dudukin itu anak dari tidur kemudian duduk. 所以就妈妈不耐烦，就要介绍给孩子， Supaya mama selalu ingat ada papa yang sayang mama. 让妈妈能够常常记得有一个父亲爱妈妈。 Papa juga
爸爸也是一样。 Iya, kata mamanya saudara, karena itu di cincin, di balik cincin ada nama papa, di balik cincin papa ada nama mama. 因为每一个戒指都有爸爸妈妈每一个人的名字。 Terus anaknya ngomong lagi, 这孩子在说， tapi kok papa cincinnya dicopot-copot katanya saudara, karena kalau saya mandi copot, kalau tidur copot. Bukan supaya mimpinya lain, bukan saudara ya, tapi sering 为 dicopot. 什么做爸爸的常常把戒指脱掉？ Saudara, untuk apa kita pakai cincin? 我们有这个戒指是拿来做什么？ Untuk apa Pak? Orang nikah pakai cincin nikah? 我们每个人都有结婚戒指， Supaya ingat janji nikah, betul ya? 让能够常常记得结婚的约立所立的约， Supaya ingat ada orang yang mengasihi saya. 记得有一个人爱我。 Sunat juga demikian. 受割礼也是如此。 Tuhan mau orang Israel tiap kali yang laki-laki lihat sunat ingat ada Tuhan yang mengasihi dia dan memberi power, memberi kekuatan pada dia. 上帝要我们每一次都记得神给他力量。 Jadi sekarang saudara paham kenapa orang Israel diminta sunat waktu itu. 所以你要知道为什么那个时候神要以色列人受割礼。 Agak lain yang kedua. 第二， Tadi agak lain yang pertama, saudara ya. 不同的第一，现在是不同的第二。 Untuk apa sunat? 受割礼是为什么？ Saudara, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham. 上帝曾经对亚伯拉罕立约。 Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. 那么在这个创世纪12章告诉我们 Bunyinya apa? 说什么？ Ayo, ada yang ingat? Aku akan memberkati engkau, betul ya, saudara? 我要赐福于你， Aku akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa lain, betul nggak, saudara? 我要使你变成别人的祝福。 Saudara, pada waktu itu nggak masuk akal buat orang Israel. 那个时候以色列人还不明白， Bagaimana mungkin mereka bangsa budak lalu jadi berkat? Itu kan artinya di atas orang lain. 可能吗？我们是一个奴隶的国家，能够成为别人的祝福。 Maka kemudian Alkitab berkata begini. 最后圣经说， Maka tempat itu dinamakan Gilgal. 所以那个地方就叫做基甲。 Saudara tahu apa artinya Gilgal? 什么叫做基甲？ Gilgal itu guling atau gulung. Kita terjemahkan dengan menghapus. 基甲的意思是滚。 Saudara, kalau dalam bahasa basket, itu saudara ya, ada yang namanya pivot. Tahu yang main basket tahu pivot? Itu putar, saudara. Satu kaki diam tapi badan berputar, saudara. Itu Gilgal. 那么这个基甲的意思就是转身。 Jadi sekarang saudara, dulu mereka bangsa hina. Sekarang Tuhan hapus celah itu, kehinaan itu. Mereka jadi bangsa berkat untuk bangsa Amori, bangsa Kanaan, bangsa yang lain. Tandanya apa? Tandanya sunat. Tiap kali mereka lihat ke diri mereka, mereka ini bukan di bawah, mereka di atas. Mereka memberkati, memberi, menjadi contoh untuk bangsa lain. 受割礼的意思就是以色列人完全从奴隶的身份变成别的身份，就是他的就是基甲转身180度变成别的身份。 Alkitab Tuhan Yesus di Perjanjian Baru berkata, kamu adalah terang dunia. 在这个新约说你是世上的灯。 Lalu Tuhan bilang apa? Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. 在山上的城市不可能隐藏。 Coba sekarang kita pikir ya, saudara. Apa maksudnya Tuhan kota di atas bukit tidak tersembunyi? 什么叫神说在山上的城市不被隐藏？ Nomor 1. 第一， Kota di zaman dulu bukan di atas bukit, tapi di lembah supaya banyak air dekat sungai. Betul nggak, saudara? 那么城是以前的城不是在山上，但是以前的城是在山谷溪水旁。
nomor 2. 第二， Saudara, waktu zaman Yesus sudah ada lampu lampu neon, lampu TL atau lampu listrik seperti sekarang? 是不是耶稣的时代已经有电灯？ Belum ada. 没有， Ada lampu sorot, kan dari bukit disorot jadi yang gelap terus terang begitu. Ada lampu 是不 sorot. 是从山上被照到下面就变成非常的发亮？ Ada petromak kan? Ini saya udah tua banget nih saudara petromak. Yu Mei Yu Masih Chi tahu Teng. ya petromak ya. Juga belum ada. 没有， Lampu teplok ada saudara tahu lampu teplok? 油灯 Saudara juga belum ada. 没有， Yang ada pelita. Itu minyak dikasih sumbu lalu bisa nyala, itu pelita. Saudara. 这是从这个油放了一个好像这个绳子的，就这样点上火。 Walaupun satu kota nyalakan pelita, mana mungkin sih dari gunung menerangi lembah? 如果整个城市都点这个小的灯，能不能照亮下面的山谷？ Lalu artinya apa kalau begitu? 意思是什么？ Saudara, saya beritahu artinya apa ya. 我告诉你们， Satu saat saya kuliah di Batu, saya bukan kuliah di Kota Malang, saudara, Wah, di I3 Batu. 我是从这个伊蒂卡省学院 Tahun Batu， 90 saya ditugaskan praktek 2 bulan di Malang Selatan. 90年我在马朗的南部这个实习， Tidak ada listrik dan tidak ada saudara suasananya berbeda lah waktu itu saya pergi di Kesamben, Blitar sana jauh lagi. 没有电灯，但是我去的是一个非常乡下这个布里达尔ke Samben那一带。 Saya dipesan sama Bapak Asrama 2. 我的教授吩咐我2件事情， Riko bawa lauk, jadi saya dari kampus bawa Indomie 1 dus sama bawa abon, saudara. 要带着我每日要吃的食物，那就是这个面，还有其他的能吃的东西。 Nanti sampai di tempat praktek saya baru tahu ternyata Indomie itu lauk. Jangan sebenarnya. Tahu maksudnya? Sayurnya apa? Makan nasi, lauknya Indomie gitu 那 kira-kira 么这 begitu. 个面都配着这个饭一起吃。 Saudara, yang kedua pesannya apa? 第二， Kalau kamu nanti tersesat, ini Jawa Timur, bukan Jakarta. Saya anak Jakarta. Saudara. 我告诉这个院长教授告诉我，这是东诏啊，不是西诏啊。 Kalau tanya jalan di Jakarta, itu belok kanan, belok kiri. Kalau di Jawa Timur, nanti ke timur, ke barat, utara, selatan. Pusing saya soalnya, nggak ngerti 如果 bagaimana 在 caranya. 如果在西诏啊是右转周转，但是如果在东诏啊是南部这个北部西部中部。 Hari pertama saya nginep di Malang Selatan, nggak ada kamar mandi. 第一天我住在哪里？没有洗澡房。 Mandinya di sumur. 那么在这个井旁 Sumurnya nggak ada kamarnya, terbuka, saudara. 就是这样扣扣的，完全没有这个墙壁。 Jadi saya sudah tekad nanti lewat maghrib baru saya mandi, Saya karena wajib- supaya nggak malu, saudara, ketahuan 我 orang. 我要觉得很晚，比较晚我才洗澡，因为没有人看。 Jadi saya pergi mandi jam 6:30, bawa ember kecil isi sabun dan sikat gigi, bawa senter. 所以我只拿着手电筒，拿着一盆水去那个井旁，我洗澡。 Saudara lihat kiri kanan nggak ada orang, saya mandi. 没有人的时候，我就开始洗澡。 Selesai mandi mau pulang. 洗完澡以后，我要回去。 Saudara kira-kira itu 100 meter dari rumah saya nginap. 可能是距离100 meter 从我住的地方， Tidak ada listrik, 没有灯， jalanan tidak diaspal. 路还没有汽油。 Baru jalan keluar dari sumur 3 langkah, senternya jatuh, lampunya mati. Saudara. 那么在走散步，我的手电筒熄掉， Mau tanya orang, tanya ke barat atau ke timur, nggak ada orang. 没有人可以问。 Bagaimana caranya?
如何？我告诉你， Bagaimana saudara? Saudara, saya lihat 10 detik, Tuhan tolong saya pulang ke rumah. Saya nggak pernah tinggal di desa, saudara. Bagaimana caranya? 我说神啊，你帮助我如何回去？ Waktu kecil saya sering diajak ako saya, cecenya papa, cicinya papa, pergi ke kelenteng demi kelenteng. 小的时候，我的姑母常常带我去每一个祠堂， Pernah nginep di kelenteng Gunung Kawi. 也是去这个古伦高位祠堂， Saudara, waktu kecil saya pernah nginep di situ. 我曾住过那里。 Saudara, waktu lihat putar keliling, 当我四周围看的时候， dari jauh saya lihat ada pendar nyala lampu. Saudara tahu pendar ya? Apa samar-samar nyala lampu. 在那里有一束光， Saudara, saya pikir, wah itu Gunung Kawi, itu utaranya Malang Selatan. 这叫做古伦高位，那是马朗的北部， Tidak terang, saudara, cuma kelap-kelip aja nyala lampu di atas gunung. 不是很亮，只有一束光能看到。 Dari situ saya tahu itu utara, tinggal cari mana timur, mana barat, baru sampai rumah. Saudara. 那就是北部，我知道哪里是南部，哪里是东部、西部。 Jalan cuma 200 meter, 100 meter dari sumur butuh 15 menit karena mesti pikir mana timur, mana barat. 200 meter从这个井，只要想到哪里是东，哪里是西。 Sekarang saudara tahu apa artinya terang dunia? 你知道什么叫做世上的光？ Pak, aku cuma satu orang, nyalanya kecil. 我只有一个人，我的光很小。 Tapi hidup saudara memberi arah, menunjukkan arah untuk hidup orang lain. 但是你的生活成为别人的指南针，告诉他我们要去哪里。 Orang tahu dari cara hidup saudara, sifatnya, karakternya saudara. Oh, memang dia hidupnya jadi berkat buat saya setelah dia percaya Tuhan Yesus. 你的言语行为，你的一举一动，相信了主以后，别人能知道，哦，这是信主的人。 Tapi kalau saudara cepat marah-marah, cepat tersinggung, cepat iri, aduh orang lihat, aduh orang Kristen tapi hidupnya begitu. 但是如果你没有好的榜样，一直生气或者其他的事情没有见证，这不是基督徒。 Berarti sama seperti sunat, mesti dioperasi, mesti dibedah, mesti dipotong. Itu kankernya, cepat tersinggungnya, cepat marahnya, cepat irinya, saudara, dioperasi, dibedah, 这 dipotong. 就是好像收割礼，把你的生活一切的不良行为、不良嗜好完全割掉。 Nah, ini yang kali ini klip videonya saya harap sudah bisa diputar. 可能视频能够看，现在能够看。 Saudara, kedua ini bukan agak lain, tapi satu klip lagu lama. 第二不是说不一样，那是一个旧的歌曲。 Saudara, kata-katanya atau lagunya kira-kira begini, saudara ya. Nyalakan sulu rahmatmu, pancarkan ke laut terang. Pernah dengar nggak lagu itu? Nah, itu Pak Edi bisa. Coba kita dengar sedikit. Perhatikan kata-katanya.
Satu saat ada seorang pengkhotbah namanya D.L. Moody. 一个时候有一个传道人叫做穆迪， Saudara, ada orang yang di atas kapal di Cleveland, di Ohio, waktu itu saudara sudah mau merapat tahun 1800-an ini ya, belum ada lampu seperti sekarang, sudah mau merapat ke pantai. 有一个100年前有一艘船，它已经要这个靠近码头， Kapten kapal sudah lihat ada lampu mercusuar. 船长已经看见灯塔， Jadi dia sudah tahu arahnya kemana. 他知道要转向哪里。 Tapi ada masalah. 但是有一个事情， Saudara, mercusuar ternyata lampunya dua. 那么灯塔有2个灯， Satu lampu atas, 上面的灯， satu lampu bawah. 下面的灯。 Lampu bawah untuk kasih tahu itu ada karang atau tidak di laut supaya kapal tidak menabrak. 下面的灯要照亮那些磐石，让人不撞这个磐石。 Lampu terang atas sudah menyala, 上面的灯已经亮了， lampu bawah padam. 下面的灯熄掉。 Itu kapal langsung menuju ke pantai. 那我们这个船直接能够靠海， Tidak menyangka nabrak karang dan tenggelam. 不小心撞到下面的这个磐石，它就沉下去。 Seluruh penumpang di dalam kapal beserta kapten meninggal dunia. 整个里面的人被这个船长完全走了，死掉。 Dalam bahasa Inggris, saudara, judul lagu tadi sebenarnya Let the lower light be burning. Biarlah lampu yang di bawah itu menyala. 下面的灯让它照亮。 Saudara, kalau lampu bawah nyala, maka orang tidak tenggelam. 下面的灯如果照亮，没有一个人能够沉下去。 Saudara, Tuhan Yesus tetap adalah terang dunia, lampu atas. 主耶稣是世上的光，他是上面的灯。 Tapi sayangnya kita lampunya padam. 但是我们每个人的灯熄掉， Sehingga banyak orang tenggelam dan binasa. 因着我们很多人灭亡。 Tuhan mau berkata begini, saudara, dengan lagu tadi ya, nyalakan suluh rahmatmu supaya yang nyaris bencana ini tidak jadi tenggelam. 让刚才的诗歌告诉我们，把一切神给我们的恩典赐给别人，让别人没有沉下去。 Dengan sunat Tuhan memberitahu, kamu bangsa yang beda, bangsa yang agak lain, bangsa yang menerangi, bangsa yang jadi berkat supaya orang sekitarmu jangan binasa. 你已经受割礼，那么你要成为这个世上的每一个人的做福气，让每一个世界上的人没有灭亡。 Kalau hatimu susah terus mempercayai Tuhan, susah terus ikut taat kepada firman 如果 Tuhan. 你的心一直很难要靠近神，很难要交给神， Sekarang tiap hari biarlah hatimu dibedah dengan berkaca, hati kita dihadapkan dengan firman Tuhan. Mana yang mesti dibereskan oleh firman Tuhan. 从现在 Dibedah, 起 dipotong. 借着圣经来审查我们里面的有没有应该割掉的， Itulah namanya sunat hati. 这就是叫心理的割礼。 Hari ini bawa pulang dua kata, agak lain. 今天我们有2句话说，我们要与别人与其他的人不同。 Kita seperti Israel, agak beda, saudara, agak lain. 我们好像以色列人要比别人不同， Kita bukan andalkan diri sendiri, tapi kuasanya Tuhan. 但是不是靠着自己，乃是靠着神的能力。 Rasa aman kita, resnya kita bukan pada rumah, tapi pada Tuhan saja. 我们的做平安不是在家里，我们的平安乃是因着神。 Yang kedua, 第二， agak lain kita, agak beda kita, karena tiap hari dibedah oleh firman Tuhan untuk jadi berkat bagi 我 sesama. 们与众不同，乃是因为每天借着圣经来割掉我们心里一些不好的地方。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. 主啊，谢谢你的话， Terang-terang Engkau menjelaskannya kepada kami. 你已经
很清楚告诉我们， Tapi kami tidak mampu melaksanakannya tanpa bantuan Roh Kudus. 但是我们没有能力，如果圣灵没有帮助我们， Roh Kudus, berilah power-Mu, kuasa-Mu bagi kami, 求主圣灵给我们力量， supaya seumur hidup kami mengandalkan Tuhan saja. 我们一生一世靠着主， Supaya seumur hidup kami rela dikerat, dipotong, dibedah oleh Tuhan supaya kami jadi berkat. 让我们一生一世有主的生产，割掉我们一切的不好的东西。 Kuduskanlah hati dan hidup kami. 你接近我们的生活，接近我们的心。 Dalam nama Tuhan Yesus. 好，耶稣生命祈求， Amin. 阿门。 Sisi. 谢谢。